Mari belajar Diploma Haji dan Umrah. Tempat-tempat menarik di Turki. Mari kita tonton bersama kami Travelog di Turki. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisa binti Asma daripada kelas PHU 4G. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan menceritakan tentang pelancongan sejarah. Okey, kenapa kami pilih pelancongan sejarah? Sebab kami nak tahu tentang sesuatu negara tu, apa sejarah dia. Okey, pelancongan sejarah ni dia melibatkan pergerakan fizikal individu dari tempat ke satu tempat yang lain. Maksudnya tak semestinya kita duduk kat rumah, kita pergi rumah pakcik ke rumah makcik ke, itu bukan melancong. Itu adalah ziarah kan. So kalau pelancongan ni kita tahulah culture orang tu, macam culture negara tersebut macam mana, dia punya suasana diorang macam mana, semua kan. Okey, dan pelancongan juga dia dapat membantulah sedikit sebanyak ekonomi negara. Tapi di waktu Covid ni memang pelancongan memang sangat-sangat berundung, sebab kita memang tak boleh pergi mana-mana kan, sebab kita dilanda dengan COVID-19 sekarang ni. Dan pelancongan ni juga dia merupakan pergerakan dan perhubungan pelbagai hala tuju lah. Dia dapat mengeratkan lagi lah ataupun mengukuhkan lagi lah ekonomi negara tersebut. Okey, yang seterusnya adalah pengenalan kepada pelancongan. Okey, pelancongan ni apa sebenarnya? Okey, pelancongan ni adalah aktiviti melawat, melancong, mengembara ke suatu tempat tidak lebih daripada melebihi 5 pulau batu dari tempat kediaman dan tidak lebih daripada setahun. Okey, itu maksud pelancongan. Okey, yang terakhir adalah pelancongan Islam. Okey, pelancongan Islam ni, nama pun Islam kan, mestilah dia punya pelancongan dia tu mesti kena ada nilai-nilai Islam tu sendiri. Okey, pelancongan Islam ni, dalam pelancongan Islam ni, penawaran produk dan perkhidmatan tidak jauh beza lah apa yang ditawarkan oleh pelancongan yang sedia ada. Tetapi mestilah ia digabungkan dengan kepatuhan syariah juga. Sebab kita tak bolehlah nak mencampurkan ibadah dengan benda lain, sebab macam tak elok lah kan. Kalau kita nak melancong, kalau nak ibadah. Tapi dalam masa yang sama, pelancongan Islam ni dia fokus kat ibadah lah lebih. Okey, pelancongan ni juga adalah dia dapat memberi kesan lah daripada pelancongan Islam, sebab dia dapat menjadikan manusia tu daripada ke arah kebaikan. Okey, kalau korang nampak dekat atas ni, ini adalah salah satu contoh pelancongan Islam yang dikatakan adalah perspektif pelancongan dalam Islam. Ada 5: musafir, rihlah, ziarah, siyahah, umrah dan haji. Dan 5 item tu berlainan lah maksud dia kan. Dalam musafir ni dia mau kepada berjalan, mengembara, macam Ibnu Battuta kan. Okey, yang kedua rihlah. Rihlah ni berniaga, mengembara. Macam Rasulullah dia berniaga ke Syam untuk apa? Untuk dia dapat membantu ekonomi dia, negara Syam tersebut, malah dapat membantu Rasulullah sendiri untuk teruskan hidup. Okey, yang ketiga ziarah. Ziarah ni ziarah orang sakit ataupun melawat. Okey, yang keempat adalah siyahah. Siyahah ni maksudnya mengembara di bumi. Mengembara di bumi ni maksudnya macam, takkan kita nak tahu je sejarah dia, mesti kita nak tahu macam mana diorang, apa sejarah negara tu semua kan. Okay, yang terakhir adalah umrah dan haji. Okay, seperti yang kita tahu, umrah dan haji ni adalah rukun Islam yang kelima kan. So benda ni tak wajib, tapi yang berkemampuan boleh laksanakan umrah dan haji. Okay, itu saja. Okay, lepas ni korang akan jumpa dengan saya lagi di slot seterusnya. Okay, terima kasih.
Are you ready, sir, to Turkey? Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman keselamatan. Pastikan barang anda disimpan di ruang penyimpanan di atas. Barangan kecil seperti beg komputer riba dan beg tangan boleh disimpan di bawah tempat duduk kecuali laluan kecemasan. Ia mestilah disimpan dengan rapi agar tidak bergerak. Alright, sekarang ni kita semua telah lepas ADKM ID kedua. Berhati-hati Pergi ke ketika Turki. membuka ruang penyimpanan di atas kerana barang yang jatuh boleh menyebabkan kecederaan. Anda dinasihatkan agar sentiasa memantau barang kepunyaan anda. Pastikan peralatan elektronik mudah alih ditukar kepada mod penerbangan jika anda ingin menggunakannya dalam penerbangan ini apabila dibenarkan. Semua peralatan elektronik mesti dipadamkan apabila pesawat mula bergerak untuk melepas dan sebelum mendarat. Ini adalah penerbangan bebas rotor. Selepas lebih kurang 10 jam 28 minit tau. Penerbangan yang agak lama. Akhirnya sampai pun kita. Yeay. Kami dah sampai hotel dan lunch sebelum pergi ke destinasi yang dituju. Masih dah ambil untuk kami pergi ke Hagia Sophia hanya 3 minit sahaja daripada hotel yang telah kami booking. Okey, bertemu kita di tempat yang seterusnya. Tempat yang pertama iaitu di Hagia Sophia, ataupun nama lain dia Hagia Sophia lah. So, Hagia Sophia ni dia berasal sebenarnya daripada perkataan Yunani yang bermaksud kebijaksanaan dari Tuhan. So, macam mana Hagia Sophia ni boleh terbina? Okey, waktu zaman rusuhan nikah, rusuhan sangat-sangat lama yang menyebabkan 2 gereja besar di negara Turki terbakar, dan salah satunya adalah Hagia Sophia. Okey, Hagia Sophia ni dia rusuhan tu memang dahsyat sangat diorang punya peperangan diorang, sehingga ke Hagia Sophia ni terbakar. Okey, lepas daripada rusuhan tu, ni time ni orang Islam belum ambil alih lagi tau. Okey, diorang nak bangun kembali Hagia Sophia ni memakan masa 6 tahun dan memerlukan 10,000 orang pekerja untuk bangun kembali Hagia Sophia ni. Okey, Hagia Sophia ni merupakan sebuah gereja dan telah menjadi pusat Kristian yang berstatus yang beratus tahun lamanya. Okey, sangat-sangat lama lah. Okey, lepas zaman Konstantinopel ataupun zaman Sultan Muhammad Fatih ambil alih, Hagia Sophia ni dijadikan sebagai masjid, yang mana arkitek dari Kerajaan Uthmaniyah telah mengubah beberapa struktur aslinya dan menutup segala simbol Kristian yang terdapat di bangunan tersebut. Okey, lepas Sultan Muhammad Fatih dah wafat, okey, kerajaan tersebut telah diambil oleh pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, okey, yang menyebabkan Hagia Sophia bertukar statusnya kepada museum. Okey, seperti yang kita tahu, Mustafa Kemal Atatürk ni memang anti gila dengan Islam. So diorang Mustafa Kemal Atatürk ni kalau boleh dekat negara Turki tu tak ada satu langsung pun masjid yang dibina di negara tersebut. Okey, memang sangat-sangat kejam lah Mustafa Kemal Atatürk. Museum tu, Hagia Sophia tu sampai sekarang distatuskan sebagai museum. Okey, pada tahun November 1934, Masjid Hagia Sophia berubah menjadi museum dan Mustafa Kemal Atatürk telah diisytiharkan sebagai Father of Tourists. Okey,
So, itu sahaja perkongsian daripada saya. Yang baik tu datang daripada Allah, yang lemah ataupun yang kurang tu datang daripada diri saya sendiri. Semoga perkongsian yang saya ceritakan kepada anda semua dapat sedikit sebanyak membantu untuk anda rasa nak sangat pergi dekat negara Turki. Hagia Sophia diisytiharkan dibuka sebagai masjid semula oleh Presiden Turki iaitu Recep Tayyip Erdogan. Okey, sekarang kita masuk satu tempat ini. Ada satu bilik yang sangat istimewa yang menjadi satu bilik penting keseluruhan Muzium Topkapi ini. Bilik ini dinamakan Qudsat Emanatullah. Di sinilah simpannya peninggalan para Nabi, contohnya tongkat Nabi Musa yang digunakan untuk membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun. Ada juga pedang Nabi Daud, serban Nabi Yusuf dan juga tapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, manakala kaki sebelah kirinya masih disimpan di Masjid Aqsa. Di sini juga ada sisa-sisa bahagian Kaabah seperti talang air, penutup Hajarul Aswad, bahagian pintu Kaabah serta kuncinya. Terdapat juga pedang kesayangan Nabi Muhammad dan pedang para sahabat. Peninggalan Nabi Muhammad yang lain seperti surat sepihai rambut, cebisan gigi semasa beliau perang. Sebelum kita menuju ke pintu keluar, kita dapat lagi tengok khazanah yang lain seperti jubah Siti Fatimah, baju Husain, salah seorang cucu Nabi Muhammad. Selain itu, terdapat juga cawan yang biasa beliau gunakan ketika minum. Ada juga janggut Nabi Muhammad dan tanah yang diambil dari daerah Madinah di Karbala. Seterusnya, kita pergi melawat perpustakaan pada zaman Sultan Ahmad III. Buku-buku yang ada di perpustakaan ini mempunyai banyak tema mengenai Islam seperti koleksi hadis dan juga fiqh. Pelbagai koleksi Al-Quran juga banyak ditempatkan di ruang perpustakaan. Kini, dipamerkan adalah salinannya sahaja. Buku asli telah dipindahkan ke tempat yang selamat untuk mengelakkan kerosakan ataupun reput. Kita menuju ke ruang singgah sana Sultan di ruang ini. Di ruangan ini digunakan untuk Sultan berehat seketika. Di bahagian hujung istana pula terdapat tempat kecil yang dinamakan iftarin. Tempat ini selalu digunakan untuk Sultan dan keluarganya untuk mereka bersama-sama sarapan ataupun berbuka puasa. Manakala di sebelahnya pula mempunyai bangunan yang dipanggil Baghdad Pavilion. Sebelumnya, bangunan ini dijalankan sebagai singgasana Sultan Mahmud. Muzium Topkapi merupakan muzium terbesar di Turki pada abad ke-15 dan 16 yang berfungsi sebagai kediaman utama dan menjadi markas pentadbiran Sultan Osmaniyah. Apabila kita masuk ke pintu gerbang yang pertama, apa yang kita dapat tengok adalah peninggalan bangsa Romawi yang kini telah menjadi muzium gereja yang dinamakan Hagia Irene Kristesi ataupun dikenali sebagai Gereja Hagia Irene. Gereja Hagia Irene ini dibangunkan pada tahun 548 Masihi. Seterusnya, kalau kita masuk pintu gerbang yang kedua pula, kita dapati pintu tersebut ada dua menara besar di antara pintu itu yang didesainkan oleh arsitektur Byzantium Romawi. Apa yang menarik di dalam adalah terdapat dapur istana. Di antara di atas atapnya ada banyak corong asap. Pada zaman terdahulu, dapur ini mampu mempunyai menyediakan hidangan sehingga 4,000 orang pada satu masa. Pada seberang bahagian kedua, istana pula mempunyai menara yang dipanggil Adalet Polisi atau dipanggil sebagai Tower of Justice. Tempat ini dulu sebagai bilik mesyuarat dan juga mesyuarat semua wakil Empire Ottoman.
kita berada di, kita dah pergi ke Hagia Sophia, kita dah pergi ke Istana Topkapi ataupun kita pergi Topkapi Place. Okay, sekarang kita berada di Masjid Biru. Ingat baju saya luar tu, ingat Masjid Biru. Okey, kalau kita semua tahu Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed adalah masjid yang terletak di Istanbul. Okey, kalau kita nak tahu Istanbul ni mana terletak di Turki. Okey, masjid ni, Masjid Biru ni dibina pada tahun 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmad I, dan kemudian menjadi nama baru sebagai Masjid Sultan Ahmad. Okey, kalau kamu sudah tahu, Sultan Ahmad juga dikebumikan di halaman masjid ini. Okey, lokasi masjid ini, Masjid Biru ini agak-agak dekatlah dengan Istana Topkapi dengan Sultan Utsmaniyah sehingga tahun 1853 dan tidak jauh dari Selat Bosporus. Okey, kalau semua tahu kan, apa yang paling menarik kan, sejarah pembinaan Masjid Biru. Okey, Masjid Biru ni kalau nak tahu kan, dia permulaan penubuhan masjid ni bermula dengan perjanjian damai Zivatarok yang menamatkan perang 15 tahun antara Empayar Utsmaniyah dan Kerajaan Habsburg. Kerajaan perjanjian itu, Empayar Utsmaniyah mengalami kekalahan masa selesai dalam perang Parsi pada tahun 1603 hingga 1618. Okey, jadi mereka ni inilah menghidupkan semula. Okey, sekarang nampak ni, jom kita tengok apa yang ada dekat masjid ni. Kalau kita tengok dekat segi bina masjid ni begitu indah guys. Come on guys. Terdapat 5 tema utama, 6 menara dan 8 sekunder, iaitu seni bina ini juga dianggap sebagai masjid terbesar terakhir dalam tempoh klasik. Okey, kalau tengok arkitek Masjid Biru dulu yang bernama Sedef Khan Mehmet Aga menggabungkan unsur-unsur seni Islam tradisional dengan agama Kristian Byzantine untuk merealisasikan bangunan masjid yang indah ini. Okey guys, sekarang kita nak pergi lebih lanjut apakah asal-usul nama Masjid Biru. Okey guys, asal-usul nama Masjid Biru, masjid ini dikenal sebagai Masjid Biru kerana pedalaman dibarisi dengan lebih daripada 20,000 jubin bulatan dengan isnik yang menawan. Okey, kita tengok jubin ni dia dibuat daripada seramik turquoise dengan reka bentuk tulip merah. Selain itu, tingkat dekat masjid ni dia juga dicat dengan biru dengan cahaya matahari yang masuk dari lebih 200 tingkap kaca berwarna. Okey, kalau semua nak tahu, Masjid Biru ni juga direka oleh Sedef Mehmet Aga. Beliau mereka bangunan ni kan untuk menyerupai bentuk cube dengan saiz 53 kali 51 meter. Okey, macam kita cakap tadi, okey, diameter kubah yang beliau cipta ni 23.5 meter dengan ketinggian kubah 43 meter yang dilengkapi dengan 4 kubah sedikit dari 4 arah yang berbeza dan lajur konkret. Pada masa dasarnya Masjid Biru dibahagikan pada 2 bahagian. Ush, nampaknya guys, penat saya bercakap kan pasal Masjid Biru ni. Tak terkata indahnya. Okey, kita pergi lagi. Masjid Biru ni guys, Masjid Biru ni dikuasai oleh bahagian dalam seramik biru. Terdapat kira-kira 20,000 keping graftangan seramik dari Turki Iznik. Seramik ini dicorakkan dengan daun, tulip, mawar, anggur, delima dan motif geometri. Jubin ini di tingkat bawah dibuat dengan reka bentuk tradisional Turki, manakala seramik di lantai galeri dibuat daripada reka bentuk bunga dan buah-buahan. Cantik tak? Masih cantiknya guys, kamu boleh tengok belakang saya, tepi saja, di hadapan saya, semuanya cantik belakang. Okey, last kali saya dekat pintu gerbang Masjid Biru ni, rantainya besi. Pagar Masjid Biru kita dapat rantai besi yang naik ke bawah. Dikatakan bahawa jika rantai itu sengaja melekat pada yang melekat kerana ketika Sultan Ahmed memasuki masjid pada budak, baginda akan tunduk kepadanya. Mungkin kalau kita ikut, ia adalah simbol lah untuk menandai seorang raja pada masa itu walaupun kuasa berada dalam genggamannya. Okey guys, itu saja saya rasa dekat yang saya bercerita lah sedikit pasal Masjid Biru kan. Orang pun penat dengan saya cakap kan. Saya pernah penat pun hari pertama saya dekat Turki kan. So itulah, asalnya lepas ni bolehlah kita orang pergi makan kebab ke, makan es krim ke ataupun something like that, and then kita orang akan balik ke hotel rehat. Stay tune guys untuk hari esok. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day 2. Wah korang, Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga dekat Kapadokia ni. Sejuk. Korang, dengarlah ni anak cakap sikit. Ish. Okey, sebelum kita nak explore dekat Kapadokia ni, I nak ceritalah sikit apa yang best sangat dekat sini. Firstly, Kapadokia ini adalah destinasi yang wajib kita lawati di Turki. Sebabnya adalah di sini terdapat batu-batuan yang ada sejak zaman berzaman. Plus, kita dekat sini pun wajib tau menaiki belon panas untuk meneroka bumi Kapadokia dari udara. And then, kita sebagai pelancong juga yang datang dekat sini bukan sahaja dapat merasai pengalaman menaiki belon udara, tetapi kita juga dapat menyaksikan keindahan dan keunikan batuan yang cantik dilihat dari atas. Okey,
Bila kita nak naik itu pula, hanya 4 orang sahaja dekat dalam satu bakul, dan harganya adalah RM900 bagi duit kita. Selain itu, terdapat juga kelebihan memiliki ruang kawasan yang luas menjadikan Kapadokia ini antara destinasi belon udara popular di dunia. Hebat kan? Lepas tu, yang paling tak sangka sekali adalah kita ni sebagai pelancong, kita juga dapat menginap dekat hotel di dalam gua yang terdapat di kawasan ini. Jadi, ia boleh dijadikan satu pengalaman yang sangat unik untuk kita. Hotel yang dibina tu pula adalah di dalam gua. Istimewanya adalah dari segi hiasan dalaman yang menarik dan terdapat juga suhu yang berbeza dari luar. Jika ia di musim sejuk, dalamnya hangat dan selesa. Lepas tu, Kapadokia ni juga mempunyai rumah-rumah kepada orang Asia, Hittites dan Persia. Also, perkara ini telah menjadi tempoh masa yang dikuasai oleh Empire Rom. Maka di sini kita dapat lihat jejak semua tamadun dekat sini serta kerja-kerja Empire Seljuk dan Uthmaniyah. Di Taman Nasional Jurong pula terdapat dalam senarai warisan kebudayaan dan semula jadi UNESCO. And next, terdapat juga Kapadokia ini adalah lembah-lembah dengan keindahan yang sangat unik. Seperti apa tahu? Seperti bandar bawah tanah, benteng-benteng, masjid dan karya perbuatan mangkuk yang sangat cantik direka oleh mereka. And di samping tu juga, kalau korang nak tahu, untuk menambahkan Kapadokia ini ke panduan perjalanan kita untuk mendalami sejarah mereka, kita boleh lawati lembah-lembah yang penuh dengan cerombong peri untuk mengikuti jejak masa lalu dan untuk membuat para pelancong seperti kita terpesona. Kejap, macam lama je cerita ni. Jomlah kita explore Kapadokia. Jom! Syaril, tolong pegangkan phone I sekejap. I nak cakap pula. Okay. Alright, agak panas ya di sini ya. Sampai I terpaksa buka I punya jaket sebab ia agak panas di sini. Alright, kita dah settle dah, enjoy di Kapadokia tadi, naik belon panas. Wow, cantik pemandangan dia. Okay, sekarang ni kita berada di kota kuno Ephesus yang terletak di daerah Izmir yang berhampiran dengan Kusadasi. Okey, korang tahu tak Kusadasi ni apa dia? Okey, korang nak tahu Kusadasi ni adalah sebuah wilayah yang terletak di pesisiran pantai yang terkenal dengan beberapa tinggalan lama zaman Yunani kuno. Okey, antaranya adalah kota Ephesus macam tu. Okey, jadi korang kan daripada Bursa kalau ikutkan dari Bursa yang mengambil sekitar dalam 5 hingga 6 jam macam tu kalau perjalanan menaiki kenderaan Okey. Untuk pengetahuan korang, Ephesus ni dijadikan muzium terbuka kepada semua orang. Pelancong pun diwajibkan datang ke Ephesus ni. Kiranya kalau nak pergi Turki, mesti ada Ephesus. Kita kena lawat. Di sekitar muzium ni keluasannya sekitar 5 km lah. Okey, bagi anda ingin masuk kota ni, kita hanya membayar sekitar dalam 40 lira. Bila kita convert dalam 40 lira tu agak murah sahajalah. Sekepala hanya RM20 sahaja. So untuk pengetahuan korang, kota ini antara kota kedua terbesar ketika abad 1 tau. Dengan jumlah penduduk seramai 250,000 orang yang tinggal dalam kota ni. Dan kita boleh tengok secara jelas bina-binaan Ephesus ni seperti gereja, sekolah, bangsa Yunani, teater dan sebagainya. Banyak binaan yang dilakukan oleh orang
kuno Yunani dulu lah. So kita terusnya pergi ke perpustakaan Perseus. Okey, kita pun boleh tengok perpustakaan Circus ni merupakan perpustakaan terbesar pada zamannya. Okey, kota ni boleh kata dibangunkan banyak kali tau. Selebih dalam 3 kali ke atas faktor keadaan cuaca lah. Macam mungkin zaman dulu banyak gempa bumi yang berlaku ketika itulah. Sebab ada yang kata ia tu macam gereja kan. Gereja Artemis tu dibangunkan sebanyak 7 kali. Banyak kali dia runtuh. Dan kalau kita tengok sekarang pun ia hampir musnah lah. Kita tengok bahan runtuhan Ephesus dan sebagainya lah. So untuk destinasi Perseus ni korang mesti wajib datang lah untuk pelajari sejarah-sejarah kuno Yunani. Jadi para pelancong di sini tidak terkecuali lah, memang takkan terlepas daripada lawatan Perseus ini. So sekarang ni cuaca dalam sekitar 28 hingga 35 Celsius lah, agak panas berbanding dengan musim sejuk. Sophie ingat sekarang ni pun panas pun dia boleh sejuk lagi sebab ada anginan, tapi dia agak panas lah. Terpaksa Sophie angkat jaket Sophie sendiri. Alright, itu sahaja daripada saya. Jom kita tengok kota Perseus. Let's go. Day 3, last day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haris bin Muhammad Zamri dari kelas di PHU 4G. Okey, hari ini saya akan menceritakan sedikit tempat-tempat menarik yang berada di Turki. Okey, saya akan menceritakan tempat menarik yang berada di Turki adalah Grand Bazaar. Okey, Grand Bazaar ini salah satu tempat pelancong yang penting di Istanbul. Okey, Grand Bazaar juga adalah tempat yang terbesar di dunia dan salah satu bazar yang tertutup tertua. Tempat ini terletak di pusat bandar Istanbul dan di tengah-tengah daerah Bayazid, Nur Osmania dan Merchant. Okey, terdapat kira-kira 4,000 kedai di Grand Bazaar dan jumlah pekerja di kedai di sekitar kawasan tersebut lingkungan 25,000. Okey, dikatakan mempunyai sekitar 1,5 juta orang pada waktu puncaknya adalah pada waktu siang hari. Okey, Grand Bazaar ini juga menyambut 91 juta pelancong setahun. Adalah destinasi pelancongan yang paling banyak dikunjungi di dunia. Okey, seterusnya tempat yang boleh diulaskan adalah Grand Bazaar ini juga meriah dan padat pada bila-bila masa sepanjang hari. Penjual menjual pelawat di kedai mereka sendiri. Okey, maksudnya pelawat sendiri menjual pelawat yang datang ke kedai mereka sendiri. Okey, apabila masuk bazar untuk mengembangkan kedai yang selesa dan hebat yang dihasilkan di Turki dan memperoleh ekspor hampir semua barangan yang dijual. Okey, selain itu permaidani dan penghiasan buatan tangan adalah seperti contoh terbaik seni tradisional di Turki. Okey, ini dijual dengan CJ kualiti dan asal dan penghantaran yang dijamin ke seluruh pelosok dunia. Okey, permaidani dan karya di sebelah penghiasan perak, tembaga, cenderamata, gangsa dan barang hiasan, tembikar,
kulit dan berkualiti tinggi. Okey. Selain itu, barangan tersebut membentuk koleksi kenangan Turki yang kaya raya. Okey, penulis barat memperuntukkan ruang besar untuk Grand Bazaar dalam buku-buku perjalanan dan memoir mereka. Setakat itu sahaja. Sekian, Assalamualaikum. Alright, you all beli apa yang patut kat bazar ni, okey? I nak beli cendera hati untuk mak I. Saya bilang boleh dengan rantai bling-bling untuk my future wife. Sebab future wife dekat Malaysia tu menunjukkan dekat saya kan. So I can beli something untuk dia. Tak lupa dekat mak I dia. Apa Syalin? Future wife lah kau. Untuk kita orang semua ni tak nak belanja kan? Semua buat kita belanja pula. Sekejap. Apalah, Isma beli sendiri je lah, okey? Isma beli untuk diri sendiri. Okey, baik Isma. Thank you. Untunglah dapat future wife. Kita ni mamat Korea pun tak bila tak dapat mamat Turki pun jadilah. You all, I nak beli semua dekat sini. Dah. Shopping memanjang lah. Jom kita balik. Setelah kami membeli barang serta cenderahati, maka kami pun keluar hotel dan berangkat ke lapangan terbang untuk pulang ke Malaysia. Après, elle m'a dit qu'il faudra peut-être le passer. Elle m'a dit, j'avais mis, normalement, c'est passé. Bye Turki, kita jumpa lagi. Tamat sesi jelajah tempat menarik di Turki. Sekian, terima kasih kerana menonton Travelog kami. Bye, Assalamualaikum. Jumpa lagi.